Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ni kita akan tengoklah tajuk baru bagi matematik tingkatan 1 yang berkaitan dengan ungkapan algebra. Okey, di bawah topik 5.1 pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Baik. Okey ya. So dekat sini kita boleh tengoklah apakah yang boleh kita buat untuk ungkapan algebra ni lah. Jadi ungkapan algebra ni huruf kita gunakan untuk mewakili pemboleh ubah. Okey. Maksudnya kat sini kita gunakan huruf. Right, contohnya kat sini Encik Azlan menderma RMX dan Puan Kavita menderma RMY kepada Yayasan Kebajikan Negara. Okey, so dekat sini kalau kita tengok dia punya pemboleh ubah yang digunakan adalah X dan juga Y. Okey, di mana X itu mewakili derma yang diberi oleh Encik Azlan, manakala Y adalah derma yang diberi oleh Puan Kavita. Okey, jadi benda ni you dah belajar sebenarnya masa sekolah rendah, cuma istilahnya yang berbeza. Jadi sekolah menengah kita gunakan istilah pemboleh ubah. Baik, berdasarkan situasi di sebelah, kita dapat mengetahui bahawa jumlah wang yang diderma oleh Encik Lim pada setiap bulan. Okey, walau bagaimanapun kita tak mengetahui jumlah wang yang diderma oleh Encik Azlan dan Puan Kavita. Jadi jumlah wang derma Encik Azlan dan Puan Kavita merupakan kuantiti yang tidak diketahui nilainya. Okey, kalau apa saja kuantiti atau apa saja kiraan benda yang kita tak tahu, kita akan wakilkan dia sebagai pemboleh ubah. Maksudnya nilai yang kita tak tahulah, kita boleh jadikan dia sebagai pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah kita adalah dalam huruf, dalam bentuk huruf. Okey, kena ingatlah dalam bentuk huruf. Dan huruf itu mestilah huruf kecil. Dia tak boleh huruf besar lah, dia huruf kecil je yang kita guna. Contohnya macam huruf M, N, K, A, X, Y dan sebagainya lah. Okey, baik. Untuk slide yang seterusnya. Baik, pemboleh ubah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah? Okey, pemboleh ubah ni adalah merupakan satu nilai yang tetap. Okey, maksudnya jika kuantiti yang diwakili sentiasa tetap pada sebarang masa. Okey, dan juga jika kuantiti yang diwakili berubah mengikut masa. Maksudnya dia ni akan berubah-ubah lah, sama ada dia akan ikut masa yang ditentukan ataupun dia akan berubah-ubah mengikut masa. Baik, contohnya diberikan kat sini lah. Di sini dikata wakilkan setiap pemboleh ubah yang berikut dengan huruf yang sesuai. So kita kena huruf yang sesuai. Seterusnya tentukan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap ataupun nilai yang berubah dan berikan justifikasi anda. Baik, so dekat sini dia bagi A kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. Okey, jadi kat sini kadar faedah. Kita tahu kadar faedah dia berapa persen, kita tak tahu. Jadi apa yang kita tak tahu kita wakilkan dengan pemboleh ubah. Contoh ini dia bagi kita, okey. Contoh ini diberikan pada kita, pemboleh ubahnya adalah K. So dekat sini K mewakili kadar faedah setahun untuk simpanan tetap. Okey. Jadi untuk kenal pasti sama ada justifikasi dia adalah nilai itu tetap atau berubah, kita tengok explanation dia dekat sini. K mempunyai nilai yang tetap. Okey. Kerana dia merupakan kadar faedah untuk simpanan tetap dan tidak berubah dalam 1 tahun. Maksudnya kita kena tengoklah, kalau kata diberi pada kita kadar faedah setahun tu, dia takkan berubah. Okey. Kalau dia kata kadar faedah yang mengikut situasi semasa ke apa ke, itu boleh berubah-ubah. Tapi kalau dah ditetapkan kadar faedah setahun untuk simpanan tetap, maka dia tak berubah lah. Baik, yang kedua, masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Okey, kalau kita pergi sekolah, okey, dari rumah nak pergi sekolah, adakah masa kita tu sama? Okey, kadang-kadang mungkin kita pergi sekolah awal, kadang-kadang kita keluar lewat. Okey, benda tu tidak tetap. Right. So dekat sini soalan ini, okey, sebagai contoh penyelesaiannya dia bagi T. Okey. Dia wakilkan T sebagai masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Jadi T tu merupakan masa dia lah, tak tahu berapa masa dia. Jadi T ini mempunyai
nilai yang berubah kerana masa perjalanan Faizal berubah setiap hari. Tak semesti kita akan dapat 7, katakan kita keluar daripada rumah 7 suku, 7 suku setiap hari. Tak, mungkin kadang-kadang kita terawal, kadang-kadang kita terlewat. Jadi perubahan macam tu yang kita justifikasikan dia sebagai nilai yang berubah. Okay, next. Baik, seterusnya adalah macam mana cara kita untuk menerbitkan ungkapan algebra. Tadi kita dah tahu dah pemboleh ubah apa dia. Okay, macam mana cara nak tulis pemboleh ubah, nak wakilkan dia macam mana. Jadi yang seterusnya adalah menerbitkan ungkapan algebra. Okay, so sini dia bagi situasi lah. Katakan satu beg ini mempunyai X kayu. Okay, X blok kayu. Kita tahu ke nilai dia, apa kayu dia, berapa banyak bilangan kayu? Kita tak tahu. Jadi kita cuma tulis X sahaja. Okey, katakan 3 blok kayu macam ni katakan 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg. Okey, ini blok kayu masuk ke dalam beg. Apa jadi dengan bilangan kayu? Jadi bilangan kayu pada asalnya adalah X. So ditambahkan dengan 3. X tu kita tak tahu nilai dia berapa lah. Baik, kemudian dia kata 4 blok dikeluarkan daripada kayu itu. So bila dikeluarkan, means kita gunakan operasi tolak lah. Jadi kita akan buat X tolak 4. Okay, nilai yang asal dia tolakkan dengan 4. Seterusnya, bilangan blok kayu itu bilangan blok kayu yang berada dalam beg itu dibahagikan sama rata kepada 2 orang. Okey. Katakan ini blok kayu ni dan dikena bahagikan kepada 2 orang. Jadi kita kena buatlah X per 2. X ni apa nilai lah, sebab kita tak tahu nilai kayu dalam tu berapa. That's why kita gunakan dia sebagai pemboleh ubah. Okey. Dan dekat sini 2 beg masing-masing mengandungi blok kayu. Jadi kalau kata ada 2 blok kayu yang kuantitinya sama iaitu X, maka kita gunakan hasil darab lah. Jadi kita akan dapat 2 darab X. Kita tak boleh tulis macam ni sebab ini belum dipermudahkan. Jadi jawapannya adalah 2X. Okey. Dan seterusnya situasi 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu dan manakala satu beg lagi dia mengandungi Y blok kayu dan ditambahkan 2 blok kayu. Okey. Maksudnya kita kena tahu yang ini berapa. So ini ada berapa? Ada 2 beg. 2 beg ni nilai dia berapa? Ada 2X. So sini 2X. Okay, apa jadi ke sini? Sini adalah Y. So ada berapa kayu? 2. Jadi kita nak tahu jumlah. Okey, sebelum jumlah kita gunakan hasil tambah. Jadi inilah jawapannya. Baik. Kemudian 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu dengan GC bagi setiap blok kayu itu adalah pi gram. Maksudnya, okay, setiap kayu itu, setiap yang dalam blok itu nilai dia adalah pi gram. Berat dia adalah pi gram. Jadi kita tahu, okay, yang ini ada berapa? So kita ada 2X. Jadi setiap satu dalam tu ada berapa jisim dia adalah darabkan dengan pi. So kita akan dapat 2X pi. Macam tu. Jadi apa benda yang kita buat ni, kita tulis tadi dalam bentuk nombor dan pemboleh ubah. Contohnya seperti X tambah 3, X tolak 4, X per 2, 2X, 2X tambah Y tambah 2, 2XP. Ini adalah namanya ungkapan algebra. Okey. Dan contoh lain. Katakan sebuah bas boleh memuatkan 40 orang penumpang. Okey, bas. Dan sebuah kereta yang boleh memuatkan 5 orang penumpang. Jadi berapakah jumlah penumpang dalam X buah bas dan Y kereta? Maksudnya sini kita tahu kalau katakan ada beberapa buah bas dan ada beberapa buah kereta. That's why lah kita tulis kat sini bahawa X ini mewakili bas, manakala Y ini mewakili kereta. Jadi kita tahu bahawa satu bas boleh masuk 40 orang. Manakala satu kereta boleh masuk 5 orang penumpang. So kita buatlah, katakan sini ada 40 orang untuk satu. Sini ada sekejap ni. Okay. So sini ada 5 orang untuk mewakili kereta. Jadi kita akan dapatkan satu ungkapan algebra 40X tambah 5Y. Maksudnya kat sini 40 orang didarabkan dengan berapakah bilangan bas yang kita tidak ketahui, ditambahkan pula 5 dengan 5 orang didarabkan dengan berapa buah kereta yang kita tak tahu. So 40X tambah 5Y ini adalah ungkapan algebra.
So kena tahulah. Okey. So sangat mudah sebenarnya kalau kita keluarkan maklumat, kita akan dapat jawapan lah. Baik. So seterusnya ini adalah menentukan nilai ungkapan algebra. Okey, macam mana cara kita nak menentukan nilai ungkapan algebra? So dekat sini nilai satu ungkapan dapat ditentukan dengan menggantikan pemboleh ubah dengan nilai yang diberi. Okey, katakan dia bagi kita ungkapan algebra dan kita nak tahu apa nilai dia, apa jumlah keseluruhannya. Jadi katakan dia beri pada kita nilai. Katakan kat sini nilai X ni nilainya adalah 3, manakala Y nilai ni adalah 2. So dia bagi pada kita ungkapan algebra. Jadi kita hanya gantikan di dalam persamaan. So kena ingat bila pergantian mestilah pemboleh ubah itu kita letakkan dia berada dalam kurungan. So kita akan dapat 8 dalam kurungan X kita 3 gantikan dengan 3 tolak 5. Y letakkan dalam kurungan, gantikan nilai Y iaitu 2 tambah 7. So kita akan dapat 24 tolak 10 tambah 7. So tekan kalkulator, kita akan dapat 21. Sangat-sangat senang. Okay. Ini adalah untuk menggantikan nilai lah dalam ungkapan algebra. So saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Jadi saya akan tinggalkan soalan-soalan yang kamu boleh buat dalam buku teks. So saya harap sangat kamu buat, supaya saya tahu di manakah kemampuan kamu, dan kalau ada masalah sila bertanya. Jangan diam je. Pada saya kalau yang diam itu maksudnya dia tahu belaka. Tapi masalahnya bila diam itu tahu belaka, kerja tak hantar. Jadi kalau tak tahu, tolong tanya soalan pada saya. Saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Sekian, terima kasih.